Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Pada sidang malam ni saya membuka lembaran baru di dalam perkongsian jejak warisan, iaitu siri rahsia warisan Melayu yang agung. Bersama dengan konteks rahsia Kota Melaka, bersama dengan rahsia saya Melayu, bahasa jiwa bangsa merujuk kepada ahli kitab Melayu dan juga tauhidnya sebuah bangsa yang agung ini. Jadi kali pertama saya keluarkan iaitu kitab ketuhanan orang Melayu. Tetapi saya tidak pergi atau menjurus kepada benda yang lebih halus, lebih teratur dan terperinci. Jadi malam ni kita ada bonus. Di akhir sidang ini akan saya pertontonkan beberapa warisan khazanah daripada dunia Pasir Salak. Kenapa Pasir Salak muncul kembali di dalam titian sejarah sebuah jati diri bangsa Melayu, termasuk isu Kota Melaka. Jadi pada malam ini kita akan bertemu dengan perkataan Melaka, Pasir Salak, Kota Tampan dan apa hubung kait dia dengan jati diri sebuah bangsa. Jadi di dalam kita membicarakan kita ini orang Melayu, kita ini bangsa Melayu, armada Melayu dan berbagai takrif dan definisi akan sebuah bangsa. Jadi nak mengenal orang Melayu ni kena kenalilah orang dia. Jadi kita berbalik pada malam ini kepada jiwa bangsa, iaitu bahasa. Saya akan mulakan siri rahsia warisan sebuah bangsa yang agung ini, kesinambungan babak kedua ketuhanan orang Melayu, iaitu perkataan saya. Jadi saya, iaitu identiti jiwanya seorang Melayu. Jadi saya ni merujuk pada apa? Jadi kalau kita merujuk kepada kamus dictionary, Pali Inggeris, dan akhirnya dia merujuk kepada bahasa kita lah. Saya adalah saka, nampak? Jadi cerita orang kita diwariskan dan mewarisi saka itu ada cerita. Di dalam kita hendak mendefinisikan saya tadi, dunia saya ni amat besar. Malam ni kita mengambil serpihan daripada kosmologi dan filosofi dunia Melayu yang saya jejaki. Kalau kita lihat, saya ini merujuk kepada one own, iaitu kepribadian diri sendiri. Siapa nama Tok Fuzi? Nama saya, nampak, nama saya. Kadang kita tak sebut nama pun, ketika saya adalah Muhammad Fauzi Ismail. Siapa saya? Jati diri dan kepribadian. Tetapi kalau kita pergi terlalu kepada mikro, kita ambil gambaran luar dahulu. Di bawahnya tadi kita akan dapati iaitu saya, saiha, saha, sasa, sara, sawa, sayam, saka, sama, sata. Daripada pengenalan dirinya yang cuba kita jejak kepada dunianya ayahanda dan bonda pertama dan bahasa pertama, iaitu bahasa ketuhanan, kita akan terpalit pada sidang malam ni, dunia Pasir Salak. Kenapa Pasir Salak digempur? Dan juga dunia Kota Melaka. Maksud dia ada rahsia besar pada malam ini. Galang gantinya bahasa jiwa bangsa telah mentakdirkan wujudnya cerita Pasir Salak, rahsia Pasir Salak yang amat besar dan rahsia dunia yang dinamakan benua Melaka. Kita dah tak lari dah pada malam ni, saya terpaksa buka. Jadi di dalam konteks saya, kita akan berdepan dengan kata kunci di bawah ini, itu saya dan salah. Jadi malam ni kita merujuk kepada dua kategori, Pasir Salak dan juga Kota Melaka, dan nama Melaka itu adalah semenanjung mah kita ni. Kenapa saya wujud sebagai galang ganti orang Melayu dan
ayat berikutnya, perkataan berikutnya dikaitkan dengan sala, pohon sala. Dan kemudiannya akan berangkai dengan Melaka. Jadi, pohon sala ini ada sejarah. Sejarah yang lama, yang langka, yang terpalit dengan Ramayana, dengan Krishna, dengan Buddha, dengan Siddhartha Gautama Buddha, dengan juga the ancient tree ataupun taman sekebun bunga. Bila tak sebut taman sekebun bunga, dia terpalit dengan Cik Siti Wan Kembang. Dan juga pokok dawadara yang saya garap dan sambung kembali dalam Ulit Mayang tadi. Maksud dia, kita bertarilah dunia Isa Ruhullah, dunia sekalian Nabi dan Rasul dan ahli kitab dan sejarah purba di muka bumi, akhirnya dia akan kembali kepada bahasa kalamullah, bahasa Adam, ataupun bahasa yang dikatakan bahasa asal muasal. Jadi pokok salak ni yang kemudiannya menjadi perlambangan Pasir Salak. Sebenarnya Pasir Salak, Kampung Gajah adalah tapak tua. Nama Pasir Salak tu bukan sebarang nama. Orang dulu dia tak bagi nama tu kalau tidak ada cerita dia. Jadi dalam cerita yang sebelum ni, Bota, Beta, Putra muncul. Pohon Pasir Salak ini, sealam ini, dia ada cerita. Cerita yang saya akan kupas nanti kerana ia melibatkan kedudukannya pertembungan yang dikatakan Siddhartha Gautama Buddha, Ramayana, Krishna dan juga pohon yang turun daripada syurga. Bila mana kita lupa akan sebuah sejarah, maka bunga-bunga ketuhanan, bunga-bunga jiwa bangsa hancur berantakan. Dan kalau pada hari ini kita kembali ke Pasir Salak, di bumi Perak, sudah tidak ada lagi keindahannya. Dunia pohon di Pasir Salak ditukar ganti menjadi pokok mangga ke pauh janggi ke. Cerita pauh janggi ni pun ada cerita dia. Lantas, kalau kita merujuk kepada Salak, iaitu cerita dia pohon sal tree. Dan kalau kita lihat pohon sal tree, maka wujud perkataan Malaka. Malaka an enclosure of sal tree. Apa hubung kait Pasir Salak dengan Kota Melaka? Adakah Kota Melaka di selatan? An enclosure of sal tree. Maksud dia itu adalah sempadannya kepada wujudnya nama Melaka. Jadi yang mana datang dulu dan mana lebih tua? Hubung kait Gangga Negara beruas Pasir Salak bertim berah basah dengan sejarah Melaka dan juga selilit pulau Perca dilingkari ular Sakti Muna. Jadi kenapa Sumpah Keramat Raja Melaka yang berdaulat telah saya padankan dengan kosmologi, kuantum fizik dan the mechanic of the universe. Mentera sumpah daulatnya Raja Melaka bukan sebarang sumpah. Ia ada kekuatan, ianya ada cahaya, dianya ada tari, dianya ada kekuatan dan juga ada lapisan-lapisan dia. Tetapi kenapa kedaulatannya Raja-Raja Melayu pada hari ini telah hilang? Kerana kita telah hilang pemegang amanah. Lantas bila kita kembali kepada gelanggang saya, Sala, Melaka, daripada induk yang sama lahirnya perkataan Sara. Jadi siapakah Siti Sara? Sara menjadi syarat, menjadi yang mengandung yang dikatakan permata atau cahaya yang Maha Esa. Ada SOP, ada tari, ada algoritma bila kita menyusun 10 jari. Hukum alam, kebenaran tidak bisa ditutup, akhirnya akan terbuka. Maksudnya cerita Sara ini cerita yang lebih tua. Bukannya perkataan Sara itu adalah benda yang baru. Daripada saya menjadi Saha. Sa dan Ha. Ha mim wal kitabil mubin. Gelombang Ha tadi demi kitab yang terang, jelas dan nyata. Gelombang Sa, Ha, Mim,
kaf, ha, ya, ain, sod. Dan alif, lam, mim ataupun alamin, alama. Jadi alamak saat lagi. Kata kunci ha, mim dan sumpahan alif, lam, ro ke, bila disebut kepada pendeta-pendeta dan juga mereka yang mengenali alam ketuhanan, mereka tidak boleh menafikan kebenarannya itu dan rahsia itu dipegang oleh utusan Allah. Daripada saya, dia wujud perkataan sana. Kemudian dia akan menjadi sanai. Jadi gunung Sanai pula, Sinai pula, Tursina pula. Jadi isu ahli kitab, sini, sana, sinun. Sa, si, sisi, di sisi aku. Putra dan putri. Cerita, bahasa bersama dengan gelanggang sekalian Nabi dan Rasul. Daripada bahasa yang tua sehinggalah bahasa utusan yang terakhir di muka bumi. Soka, sakalian, sokalian, saka, permainan olahan bahasa bunyi dan getaran dan gelombang menjadi suatu tirai kepada alam mistik warisan yang agung ini. Sekah, sekah, serakah, sedar, seadanya, sadar, sedar. Jadi kita tak boleh tidur sekarang. Di dalam saya dan juga satu pecahan umpama kelopak bunga daripada pengenalan sa yang satu, pengesahan yang satu, dia berkali-kali mewujudkan suatu rahsia alam beralam dan juga satu rahsia masa depan. Bila wujudnya perkataan saya, seolah-olah Melayu itu bila mengenali kembali tabirnya bahasa jiwa bangsa, dia boleh lihat akan apa yang bakal berlaku. Nama yang bakal keluar, nama yang bakal dibentuk, dunia yang bakal dinamakan. Ada algoritma dan tari. Jadi definisi saya ni juga atau digalang ganti dengan sawa, dia menjadi dripping, flowing daripada hulu ke hilir, menjadi titisan. Umpama saya juga ditakrifkan oleh setengah pengkaji, umpama matahari atau cahaya yang menyinari. Dan juga air yang mengalir, air yang dititiskan. Sayam adalah diri ataupun self, by oneself, sendiri. Kemudian dia wujud daripada diri itu perkataan kata. Jadi siapa yang cipta bahasa? Kenapa bahasa Melayu sedemikian rupa dan diolah sedemikian rupa? Jadi semua ni ada dalam buku saya nantilah. Kalau saya nak cerita dekat bahasa bahasa video ni dia panjang. Lantas daripada saya, dia ada rantingnya sama. Kesamaan tadi. Kesatuan tadi. Ada dalam tarikat Timur Tengah dia panggil sema. Sema ni majlis sama atau bakur ataupun lepas fana dia bersama. Bersama, bersama, bismillah dan sebagainya perkataan bersama. Samadi dan adi dan ketunggalan tadi. Jadi ini adalah pengenalan kepada buku saya yang akan keluar dalam akhir bulan ini. Itu saya sebuah rahsia jati diri Melayu. Kerana nama saya ini, perkataan saya ini sebenarnya ada rahsia yang lebih besar, yang amat besar. Yang juga telah saya ambil daripada kitab Taurat, Zabur dan Injil dan juga kitab-kitab Injil yang tertua. Saya ini ada di dalam kitab yang langka. Jadi andai kita pada malam ini membuka mata. Jadi ada bonus yang saya maklumkan tadi, iaitu di akhir sidang video ini saya pertontonkanlah. Pertontonkan suatu cerita daripada galang gantinya perkataan saya tadi, sebuah cerita yang amat langka. Jadi kalau sidang hadirin tengok benda ni, ada orang kata ni kipas, tak bolehlah kipas ni, kayu dia tua kan. Ada lubang, ada orang kata ini tempat letak cermin. Tapi saya dah tanya seorang waris Sultan Alang Iskandar dah kembali ke rahmatullah pun bekas guru saya. Ini dikatakan tapak hidangan lama. Jadi ini ditemui di tapak tua di Pasir Salak.
Zaman dahulu kalau kita tengok bentuk yang macam ini, dia wujud juga di dalam aliran yang dikatakan sejarah Nabi Daud dan juga Maryam alaihissalam. Ada dalam sejarah lama, hidangan diletakkan buah dalam ni, dijadikan tapak hidangan zaman Musa dan Isa. Jadi, kenapa relik macam ini ada di bumi Pasir Salak? Kerana galang ganti perkataan saya. Lantas kita berbalik kepada benda pelik. Kadang-kadang saya pi kubur-kubur lama di tanah Perak, bumi Perak. Masih tersisa dikatakan seramik lama yang masih kekal utuh, yang kadang keluar bila saya ziarah pusara lama tengah hutan tepi sungai tersorok di bumi Pasir Salak. Bonusnya pada malam ini, walaupun lakarannya tidak membawa makna erti kepada orang zaman sekarang, dia ada erti dan maksud. Tetapi bonusnya pada malam ini, ada satu seramik yang memiliki bintang, seumpama bintang Nabi Daud alaihissalam. The Star of David. Tapi dalam bentuk Melayu yang lebih tua. Jadi, sejarahnya bumi Pasir Salak dan pengkajian saya di dalam bahasa lama. Maka insya-Allah di akhir bulan Ramadan ini akan keluar buku yang berikutnya, naskah berikutnya, kembaran kepada kitab ketuhanan Melayu. Dan apakah kesinambungannya saya dengan cerita Isa Ruhullah dan kedudukan bahasa saya di dalam pengenalan diri sesetengah Nabi dan Rasul di dalam kitab Injil, Taurat dan Zabur. Bagaimanakah utusan Allah memperkenalkan dirinya dan juga kesinambungannya syahadah penyaksian daripada Adam sehinggalah kepada utusan yang terakhir. Siri rahsia warisan Melayu yang agung tidak boleh lari dan pastinya terpalit dengan sejarah utusan-utusan Allah di muka bumi. Kita bakal bersambung di dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.